Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita telah menjalani proses ibadah Madrasah Ramadan, ibadah puasa masuk hari yang ke-14. Kalau kita mengikutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dah berada di pertengahan fasa wa awsatuhu maghfirah, pertengahan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah melalui fasa wa awwaluhu rahmah. 10 hari yang pertama itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, tuan-tuan, untuk sama-sama kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masalahnya kita pada hari ini ialah masalah krisis keyakinan terhadap ganjaran-ganjaran perkara-perkara yang kita tidak nampak yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Seperti mana yang selalu disebut-sebutkan oleh para alim ulama, manusia hari ini mengalami krisis keyakinan yang kita sendiri tak nampak, yang kita tidak yakin, tak berapa yakin dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi pesan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, ma akhafu ala ummati fi akhir zaman alla ad-da'ful yakin. Ala da'ful yakin. Mahu apa yang aku takuti pada umat aku akhir zaman nanti, mereka dilanda krisis keyakinan. Krisis keyakinan inilah krisis keyakinan kita. Kita tengok, tuan-tuan, apabila awal Ramadan saja, surau kita ini dilimpahi dengan ramainya orang potong warisan datang solat tarawih berjemaah. Hari ini dah masuk hari yang ke-14. Sepatutnya telah kita melalui proses awal umma rahmah, awalnya rahmat ini. Kalau semua manusia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, maka sepatutnya masuk hari ke-14 ini wa awsatuhu maghfirah ini, surau kita dilimpahi lebih daripada ramai manusia. Tapi kita nak buat macam mana? Sebab ramainya hati-hati manusia ini dilanda dengan krisis keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar dah pukul 5 pagi, bangun dah sahur, tapi nak melangkah kaki untuk menaikkan solat berjemaah di surau, di masjid, untuk mendengar majlis ilmu di surau dan di masjid terlalu berat. Disebabkan apa? Disebabkan kita tak nampak setiap kebajikan, setiap rahmat, setiap ganjaran yang Allah nak berikan kepada kita. Sebab itu kita saya buat perbandingan. Kalaulah kita ni Allah Ta'ala berikan ganjaran itu dalam bentuk duit, lepas dia orang semayang bersalam, keluar je pintu dapat RM27, keluar je pintu masjid dapat RM27 setiap kali lepas solat berjemaah. Nascaya manusia sanggup tinggalkan kerja, sanggup tinggalkan bantal, sanggup tinggalkan anak isteri semata-mata nak dapatkan ganjaran keluar pintu masjid dapat RM27 satu waktu. Ini yang krisis keyakinan. Ini yang saya nak bawa, tuan-tuan. Saya pun tak tahu Ustaz Dr. Rashid Abdul Ghani ini tidak hadir pada
pada pagi ini. 2 hari lepas Dr. Rashidan ada mesejkan saya, keluar subuh ni ada tak jahat? Saya kata ada, sebab kita dah janji dengan dia, dan dia menggantikan Ustaz Fadil Ismail yang sepatutnya hadir pada pagi ini, dan dia akan ganti pada 20 bulan pada Tazkirah Ramadan malam. Untuk maklumat tuan lah. Tapi ala kulli hal kita pun tak jangkakan apa-apa permasalahan yang berlaku. Malah keluar pagi kalau ustaz jauh tu. Kalau setakat saya nak pergi ke Kuala Langat, terpaksa keluar daripada rumah sebelum pukul 5 pagi. Contohnya petang lagi ustaz-ustaz yang jauh, dan jauh kawasan Magelang ini yang memakan masa perjalanan 1 jam atau jam setengah. Mungkin halangan-halangan itu kita tak dapat elakkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sekalian tentang ayat yang biasa kita baca, dan saya yakin sebahagian besar daripada kita hafal ayat surah Lazim ini, adalah surah At-Takasur. Ini ada kena-mena yang aku mukadimah saya bawa bukakan pada subuh pagi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini ayat yang biasa kita baca dalam surah Lazim dalam semayang, tuan-tuan. Sebab itu kita dalam semayang ini, walaupun kita tak jadi imam, tuan-tuan tahu fadilat semayang-semayang sunat. Maka semayang-semayang sunat ini jangan sekadar kita ambil ringan, Allahuddin, Allah Akbar. Okey juga, sah semayang kan? Sah. Tapi dalam bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lain, kita nak jadikan surah-surah Lazim yang kita hafal ini menjadi bacaan-bacaan kita dalam mengiringi semayang-semayang sunat. Tak kisahlah semayang sunat nawafil ke, ba'diyah, qabliyah, semayang mengiringi semayang fardu, ataupun semayang-semayang sunat yang lain, semayang sunat hajat, taubat, semayang sunat tasbih, semayang sunat istiharah, semayang sunat wudu mutlak dan sebagainya, tahiyatul masjid dan sebagainya. Jadi boleh kita baca dengan, dan inilah kali ini kita kongsi sedikit dengan kejahilan diri saya untuk menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan. Kita berkongsi tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ingatkan pada kita, alhaakumut takasur. Surah At-Takasur ini diturunkan di Mekah, tergandung dalam surah-surah Al-Makkiyah. Ia ada 8 ayat. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita ini, asbabun nuzul pada ayat ini ialah apabila datang orang sahabat Nabi ini menghadapi krisis kehidupan jugalah. Ini yang turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kata, alhaakumut takasur, kamu telah dilalaikan dengan bermegah-megah. Kali itu ayat ni, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Alhaakumut takasur, manusia ini bermegah-megah. Dengan sebab bermegah-megah itulah telah melalaikan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bermegah-megah dengan sebab apa, tuan-tuan? Bermegah-megah dengan sebab harta, bermegah-megah dengan sebab pangkat, bermegah-megah dengan sebab keturunan, bermegah-megah dengan sebab kedudukan, pangkat. Inilah yang menyebabkan manusia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan sampai bulan Ramadan pun lalai. Tuan-tuan tengok di Kota Warisan ataupun di mana-mana tempat berlakunya bulan Ramadan, buka puasa, masih ramai lagi di kalangan kita yang mengambil peluang berbuka puasa di kedai-kedai makan, di restoran-restoran. Tak salah mereka berbuka puasa, tetapi mereka dilalaikan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Beberapa tempat dah saya pergi berbuka puasa, melihat tempat-tempat kedai makan penuh orang makan. Sibuk tukang masak ni, sampai tukang masak pun terlalai nak sembahyang maghrib. Kalau kita tengok dia nanti masak sebelum maghrib tu, tuan-tuan, lepas maghrib pun orang datang order lagi, masak. Sampai pukul 8 dia masih berdiri kat dapur lagi.
Agak-agak bila masa tukang masak makan, bila masa tukang masak tu semayang. Sebab itu ulama-ulama pesan kepada kita, jangan kamu membeli juadah berbuka puasa daripada tangan-tangan orang yang tidak solat. Jangan kamu membeli juadah berbuka puasa daripada tangan-tangan orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Kita telah berpuasa lebih daripada 8 jam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita nak berbuka, kita memasukkan makanan dalam mulut kita hasil daripada orang yang tidak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sifat warak yang ulama-ulama pesan kepada kita. Jangan kita berbuka, kita puasa daripada pagi, kita dah puasa tuan-tuan daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari, menahan lapar dan dahaga dan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Tiba-tiba kita berbuka puasa memakan makanan daripada orang-orang yang tidak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud mereka mendedahkan aurat, dengan maksud mereka tidak menunaikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud pergi belakang kereta sedut air dalam straw. Tuan-tuan perhatilah, tuan-tuan pergi kat pasar Ramadan, perhatikanlah pekerja-pekerja yang jual pasar Ramadan, tuan-tuan. Sempat masuk dalam kereta, tunduk minum air. Saya dengar, astagfirullahaladzim. Nak dapatkan rezeki yang halal tapi melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun Islam yang ketiga dia tak buat, tapi dia nak dapatkan rezeki yang halal, jual. Sebab itu ulama pesan kepada kita berhati-hati. Berhati-hati. Sebab itu munasabahlah tuan-tuan, kita buat majlis juadah berbuka puasa di surau kita ini. Walaupun tuan-tuan datang ada buat aduan, tak cukup jamuan Ramadan ni, buka puasa sampai lewat dah dapat bubur lampuk je, tak kenyang kan? Tak cukup ustaz, tak cukup ustaz. Tak apalah, walaupun dapat bubur lampuk semangkuk halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin orang yang buat tu solat. Daripada kita pergi bazar Ramadan beli kuih tu, beli kuih ni dan sebagainya kan? Yang kita tak tahu yang buat itu pun daripada pukul 4 petang dan pancak kedai sampai maghrib masih lagi kat situ. Contohnya lah, bukan semua. Contoh. Kita pergi kedai makan. Ini saya nak cerita tentang lalai yang bermegang-megang. Lalai tu sebablah lalai. Kita pergi makan kat kedai makan. Kita yakinkan bahawa tukang kedai masak yang masak itu dia juga solat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Ini sifat warak. Sebab itu apabila kita sampai dalam wa awwaluhum rahmah ini, Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang-orang yang beribadah melakukan puasa. Rahmat ni pada semua manusia dapat. Sebab itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Itu rahmat, itu mulut terbuka. Terbuka itu syarat kepada Allah Ta'ala kasih sayang pada semua makhluk dalam muka bumi ini. Tapi dengan Ar-Rahman Nir-Rahim, kita terpaksa tutup mulut tuan-tuan. Tak boleh Nir-Rahim mulut terbuka. Tak ada membaca Nir-Rahim itu mulut terbuka, tak ada. Tapi Ar-Rahim itu penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya madrasah Ramadan ini melahirkan kita orang yang warak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut penjagaan makanan kita. Kita ni adalah tuan-tuan yang berbuka puasa dengan memasak juadah sendiri. Walaupun isi masak tawar, sebab isi berpuasa, kita punya rasa apa awak buat air ni tawar, apa rasa lawak ni tawar. Tak apalah, dia masak daripada air tangan isi kita yang mungkin berpuasa, yang mungkin masa kita dimasak tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu pokok ibu kalau buat puasa jangan lupa zikir. Zikir. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang Allah ingatkan kepada kita. Jangan kamu bermegah-megah sebab boleh melalaikan kamu al-mutakasir. Lalai dengan sebab apa? Dengan banyak anak. Yang lepas saya bacakan hadis tuan-tuan sebelum Ramadan yang lepas. Apa Nabi kata kepada kita? Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah hadis sebelum Ramadan yang saya
bincang tentang yang lepas. Akan datang pada umat aku pada akhir zaman, mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Antaranya tadi yang saya sebut dalam Mekah-Mekah ni, Mekah dengan sebab anak, harta, pengikut-pengikut, bermegah dengan pengikut-pengikut yang ramai, bermegah dengan kemuliaan, bermegah dengan pangkat, kedudukan. Ini yang menyebabkan lalai. Sampai apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai nak masuk lubang kubur pun mereka masih lagi bermegah-megah. Sampai dah masuk dalam kubur tu bermegah-megah dengan sebab apa? Dengan sebab anak isteri yang tinggalkan harta yang banyak ini membuat binaan-binaan atas kubur. Ini kita satu masalah ni kita kan. Buat binaan bermegah. Inilah yang meninggal dulu Datuk. Tu kubur dia cantik macam tu. Dalam tak tahu lagi. Kita buat binaan-binaan. Sebab tu di Masjid Syafuddin pada Rasulullah ini kita dah menetapkan syarat pembinaan. Tak kisah entah tu kaya ke miskin ke, kalau nak buat binaan, ni dia punya status dia, had dia. Kita dah tetapkan. Tak nak berlaku di kalangan orang meninggal ni. Oleh kerana mereka orang yang berada, betul datang, saya nak buat binaan. Apa nama itu? Batu nisan, batu kan? Buatlah. Maka dia buat, dia panggil lah orang yang pakar-pakar buat sampai dia tak sampai 12,000, 10,000, 8,000 buat binaan. Letaklah batu-batu marmar, cantik lah nampak. Dia orang lalu nampak tu orang kaya tu, yang meninggal tu anak datuk itu betul-betul. Ni hatta zurtumul maqabir, bermegah-megah sampai dalam kubur pun bermegah-megah. Sebab tu Nabi ingat kepada kita 5 perkara itu. Yang pertama, yuhibbud dunya wa yansawna al-uqba. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Kita tak nak dalam Ramadan yang proses tarbiyah kepada kita ini. Allah Ta'ala bagi madrasah tarbiyah setahun sebulan ini tuan-tuan. Apabila lahir dia, keluar saja kita daripada madrasah Ramadan, kita menjadi kembali kepada manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ismail berjemaah. Berapa ramai orang yang boleh sampai di 1 Syawal kerana meraihkan salat mara, meraihkan ziarah menziarahi, meraihkan balik kampung dan sebagainya, mereka meninggalkan solat berjemaah. Sedangkan dia dah dididik dan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang Ramadan, merebut peluang-peluang untuk kita melakukan ibadah solat secara berjemaah. Apabila kita lakukan macam itu, sebagaimana yang biasa tazkirah kita setiap malam kata, gagal tuan-tuan. Gagal kita bila keluar daripada masa Ramadan, kita meninggalkan kelebihan-kelebihan Ramadan yang telah kita buat selama sebulan. Gagal. Sebab apa? Sebab kita lalai. Kita tak nak kita jadi orang yang lalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sampai dalam kubur pun nak bermegang-megang. Sampai dalam masuk kubur pun bermegang. Sebab itu harta kita apa tuan-tuan? Harta yang ada pada kita ni bukan rumah besar yang tuan-tuan duduk hari ini, bukan kereta besar yang tuan-tuan naiki gunakan hari ini, bukan pakaian-pakaian yang mahal yang tuan-tuan gunakan hari ini. Harta kita ni ada 3 saja. Yang pertama ialah apa yang telah kita makan. Itulah harta kita. Sama ada dia jadi najis keluar balik ataupun dia jadi darah daging untuk kita hidup di atas muka bumi ini yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai. Ni, tuan-tuan pakai baju, itulah harta kita. Itulah harta kita yang kita pakai. Yang ketiga ialah apa yang kita dibaluti badan tubuh badan kita bila kita masuk dalam kubur. Itu yang harta kita. Lain-lain harta kita semua kita tinggal di atas dunia, melainkan yang kita tinggalkan harta kita itu kita telah gunakan kepada perkara-perkara yang mendapat keredaan dan berkata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan. Baik, Nabi ingatkan yang tadi, cinta kepada dunia, lupakan akhirat. Yuhibbun dura wa yansawna kubura. Mereka cinta kepada rumah-rumah yang besar dan mereka melupakan kubur yang sempit. Ini manusia ini. Yang ketiga, mereka yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Mereka suka kepada harta yang banyak tapi melupakan hisab di akhirat. Hisab harta.
Itu keadaannya. Ya Alhamdulillah kita jadi ketua resan tuan-tuan. Bukan saya nak puji tuan-tuan juga lah. Tapi berkat tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, kita tahu menyalurkan harta kita cara yang halal, menyalurkan harta kita pada kebajikan, iaitu yang akan menemani kita esok. Sedekah jariyah dalam kubur esok, sedekah jariyah. Dan sedekah ini seperti mana yang selalu saya ulang-ulang, dia bukan semata-mata berbentuk duit sedekah, tapi sedekah juga dalam bentuk harta benda. Harta-harta benda yang kita sayangi, kita sedekahkan. Dia juga berupa bentuk sedekah ini dalam bentuk tenaga yang kita gunakan untuk agama Allah SWT, itu juga adalah sedekah. Ia juga sedekah juga berupa bentuk dari sudut akal, idea. Kalau kita akan kita beri sumbangan kepada bagaimana nak memelihara agama, bagaimana nak memberikan kebaikan kepada masyarakat, kita beri sumbangan idea. Maka idea kita itu apabila diguna pakai dan beri manfaat kepada manusia lain, ia juga adalah sedekah. Ini sedekah jariyah inilah yang akan menemani kita dalam kubur esok, bukan harta-harta yang banyak yang melalaikan kita semasa kita di dunia. Maka Allah SWT katakan, la sawfa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat daripada perbuatan kamu yang lalai kat dalam tubuh ini. Jangan begitu, kata Allah. Allah Ta'ala ulang 2 kali ni. Tuan-tuan kalau baca sekali je. Kalau kalla sawfa ta'lamun, semua kalla sawfa ta'lamun tak baca, tak sah baca surah ni kan. Ada 8 ayat, baca 7 ayat. Allah Ta'ala baca dah, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Peringatan 2 kali ini bermakna dia boleh satu pendekatan inzar ini, peringatan kepada kita ini merupakan satu peringatan yang kita kena berhati-hati dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca tuan-tuan baca dalam Al-Quran yang ayat berulang-ulang, ayat-ayat yang berulang-ulang. Cepat ingat ayat habis 5 lagi ayat berulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini ayat yang berulang-ulang yang Allah Ta'ala, kalau kita baca surah tersebut, berulang-ulang peringatan-peringatan itu, penustaan. Jadi tuan-tuan, kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu itu. Jangan begitu, kata Allah Ta'ala. Summa kalla, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui perbuatan kamu. Kita ni manusia ni lah sebab tak yakin ni tadi. Tak yakin. Peringatan kata Allah Subhanahu Wa Taala ni jangan buat macam itu, kata Allah Ta'ala. Pesan. Ni cara lembut ni. Ni belum dari dalam bentuk henti, belum dalam bentuk penghinaan. Jangan. Kita kan selalu nasihatkan anak kita, jangan. Tapi kadang-kadang kena juga kan menggunakan juga literal thinking ini, pemikiran terbalik. Buat. Bila cakap macam tu tak buat pulaan. Kita kalau ada isi kecontoh anak-anak tutup aurat. Bulan Ramadan ni, pergi bazar Ramadan, jaga aurat itu. Puasa-puasa juga. Jangan sebab kita puasa merendahkan aurat, habislah daripada puasa kita sia-sia dia dapat apa dan hari. Kau tak tahu je. Orang di mana nak pergi bazar? Ini. Tu pakai tudung je, tak payah pakai tudung lah. Buka yang tudung ini. Itu satu nasihat juga, tapi dalam bentuk sindiran. Sebab itu tuan-tuan, biar kita bergantung dengan isi dan anak kita dalam sebab menegakkan agama Allah. Kena ingat tu, bukan sayangkan isi dan anak ini, tak apalah. Anak dah umur 16 tahun, keluar mak pakai tudung, anak tak pakai tudung, tak apalah. Anak umur 6 tahun, 7 tahun, tak dilatih dengan puasa, tak apalah. Belum wajib lagi dia nak puasa. Mak kejutkan anak, contohnya, ataupun bapak kejutkan anak, suruh bangun sahur ni kan? Anak umur 6 tahun, 7 tahun ke 8 tahun contohnya. Mak kata tak apalah bang, kan? Esok pun tak sekolah kan? Hari ni lah contohnya, hari Ahad, esok tak sekolah, dia pun bukan wajib lagi puasa, biarlah dia tidur, kata maknya. Anak pun anak kena sadar lah dia mak, oh mak aku tidur, okey, dia tidur je kan.
Ini sistem tarbiyah yang tak betul, sistem pendidikan yang tak betul dalam keluarga. Anak kalau 4 tahun pun dia boleh melalui ibadah puasa, dia boleh puasa. Bukan nak sampai dia melepek sampai mati, tak. Tapi nak melatihkan dia dengan suasana ibadah puasa. Begitu juga dengan sembahyang. Solat fardu berjemaah ini pun kita kena latih anak-anak kita biar daripada kecil latih. Selalu yang saya sebut pada tuan-tuan, kita tengok anak-anak remaja kita di Kota Warisan, berapa ramai yang datang solat tarawih berjemaah. Dia akan lebih ramai duduk dekat tampak futsal dekat Merabidah. Tuan-tuan balik pergi ziarah tengok, kita balik selain tarawih, dia sembahyang tarawih dekat waktu main bola. Kejar bola sedikit, pakai seluar pendek pun dendam. Mana pergi mak bapak dia? Jamaah masih dekat. Mana pergi mak bapak dia yang tak melatih dan mendidik anak dia di bulan Ramadan? Ingat di masjid surau kita ada solat tarawih berjemaah. Sembahyang tarawih ini bukan adat, ini syariat yang Allah Ta'ala berikan pilihan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu ayatkan kalla sawfa ta'lamun, jangan macam tu. Jangan sampai kamu lalai pada ingati Allah SWT dekat dunia ini. Dia bakal esok kamu akan tahu apa akibat kamu apabila kamu mati esok. Bila dah mati baru kita nak taubat, Allah Ta'ala dah sia-sia dah, ada apa-apa. Dah sia-sia dah. Itu yang kita selalu baca, imam baca subuh Jumaat. Farjina na'mal salihan inna muqinun. Masa itulah kita dah lihat, ya Allah, sami'na wa absarna. Farjina, minta Allah Ta'ala balik semula ke dunia, na'mal salihan, untuk buat amal soleh sedikit, sekejap pun tak apalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna muqinun, ketika itu barulah kita dah yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala. Dah terlambat dah tuan-tuan, terlambat dah. Nak yakin sekarang ni ya, kena yakin. Dia masalah saya depan dengan kawan-kawan saya tu yang 300 orang tak bisa sendiri. Nak menanamkan nilai keyakinan kepada janji-janji Allah Ta'ala cukup susah. Cukup susah. Ajak main tarawih. Tak payahlah ustaz, saya ni tak suka hipokrit, kata dia. Saya ni bukan orang hipokrit. Kalau saya tak nak semayang, saya cakap dengan ustaz, saya tak nak semayang, ustaz nak buat apa pada saya? Kalau dalam ni saya semayang, tapi kat luar saya tak semayang, tak guna ikut ustaz. Habis awak tak takut ke? Awak nak masuk mana? Syurga ke neraka? Tak kisahlah ustaz, mana-mana boleh masuk. Tuan-tuan, ini krisis keyakinan iman kepada anak-anak orang Islam. Dah lah ambil dadah. Orang nak ada pada kebaikan pun cukup susah. Sebab setiap darah yang mengalir dalam tubuh badannya, setiap darah yang mengalir dalam urat nadi dia, semuanya disaluri dengan hasutan-hasutan syaitan. Kita tak ada anak kita macam tu. Malu mak bapak bila masuk dia universiti pusat Serentik, sanggup mak bapak datang ugut pegawai-pegawai. Kalau hantar surat, jangan post dekat alamat ni, sebab surat tu sampai kat kedai. Orang kampung sampai kat kedai. Postman letak kat kedai. Orang kedai pun baca satu-satu. Ni surat si Polan ni, anak Cik Mat ni daripada pusat sendiri. Dia masuk pusat tu punya kan. Mak bapak malu datang, telefon datang, dari jauh datang sanggup ugut. Jangan bagi surat kat anak, dekat saya, guna kat alamat ni. Saya ni Pak Imam, tahu tak? Kenapa Pak Cik segan budak Pak Cik? Kan? Bila pegawai tu, kaunselor dia tak boleh dekat aku, panggil Ustaz juga kata. Kan? Ustaz layak-layak jumpa dengan Pak Imam yang sombong tu, kata. Pak Imam main pula, pergilah saya jumpa Pak Imam tu. Kan? Ni tuan-tuan masalah. Kita segan, kita tak rasa malu. Tapi dalam pendidikan agama anak-anak kita ini, yang boleh melalaikan anak-anak kita daripada ingat Allah SWT, kita tak pernah segan dan malu dengan Allah SWT. Ni budak-budak anak-anak kita yang sekolah kafah darjah 5, tahun depan darjah 6, tak akan sekolah. Separuh daripada yang darjah 5 sekarang sekolah kafah, tak sekolah darjah 6 tahun depan. Sebab apa?
nak pergi tumpuan ustaz, mak bapak saya suruh tuition untuk UPSR. Minta maaf lah kalau ada bapak yang cakap macam tu dalam masjid ni. Ni saya kena beritahu realiti kehidupan kita, masyarakat kita dalam Kota Risa ni tuan-tuan. Daripada 60 orang yang dah enam dan sekolah kafar, tahun depan ada 38 orang, 42 orang. Yang lain-lain tu semua berhenti sekolah sebab nak ambil UPSR, nak tuition UPSR, nak dapat 5A. Sedangkan dalam 5A, satu subjek pun tak ada subjek agama. Inilah kelemahan sistem pendidikan negara kita hari ini. Saya pernah SPM, pilih nak dapat 9 subjek ni, pilih antara subjek agama, subjek lukisan. Sampai dalam tahap tu rendahnya agama dengan lukisan tu, pilihlah. Itu keadaannya sistem ni. Kalau tuan tak berubah, siapa lagi nak berubah? Faham dia kan? Faham tak? Ini keadaan kita kena ubah untuk dapatkan syariat Allah SWT. Jangan sampai anak-anak kita tu lalai. Kita hari ini boleh didik anak kita keluar daripada rumah kita, kita tak tahu anak kita macam mana, sebab kedudukan di sekitar persekitaran kita hari ini banyak yang melalaikan anak-anak kita. Anak kita sendiri pun kadang-kadang lalai. Hari ini awak tak ingat summakalla sawfa ta'lamu, jangan macam itu. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Kalau dah macam itu, nak tahu kepada Allah Ta'ala. Dia itu tak tahulah, kalau bakul saya kena mati dengan bumi, saya tak tahulah. Dekat tempat saya, syarat nak bebas, nak keluar daripada universiti itu, mesti buat praktikal solat subuh, azan, qomat, sampailah berwirid, sampai doa, mesti buat lepas saya. Jadi masing-masing ni bila nak bebas, masa itulah sibuk nak menghafal. Allahumma hadini fi man hadai, wa afini fi man hadai, wa tawallani fi man hadai, wa afini fi man hadai. Hadai ni semacam. Lepas tu baru nak baca lagi dengan saya. Ustaz, saya ni darah berhuruf Ustaz. Darah berhuruf. Kalau saya lupa-lupa tu, minta maaf lah, kata dia. Oh, darah berhuruf. Esok kau masuk kubur, datang mereka bukan nanti, kau nak menguruh macam mana? Itu jangan cerita dah ustaz, sekasih dengan ustaz ni, kata dia. Buat. Dia pun azan. Azan dia Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Azan tu. Baru tahu 14 bulan duduk kat pusat serenti, yang tiap hari azan tu telinga dia dibekakkan oleh syaitan, sehingga masa praktikal qamat azan pun tak tahu. Itu keadaannya. Jadi tuan-tuan, malah ceritalah itu pengalaman saya nak menunjukkan hari ini ada 1.3 juta penadah dalam Malaysia, yang majoritinya 90% adalah Islam Melayu. Inilah keadaan Malaysia hari ini yang kritikal dari sudut penarian dadah ini terhadap anak-anak bangsa kita balik. Tiba-tiba hari itu ada pertandingan kawat. Dengan kawat macam tentera antara pusat-pusat serenti. Adalah seorang yang berhormat datang resmikan. Antara ucapan yang berhormat itu, kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk menjaga diri kamu, kebajikan kamu duduk di pusat serenti ini. Sebab apa kerajaan melaburkan berjuta-juta ringgit untuk menjaga kebajikan kamu? Sebab kamu-kamu semua adalah generasi-generasi yang bakal menerajui wawasan 2020. Ini pimpinan kita yang bercakap, tuan-tuan. Kamu semualah yang akan mendukung usaha kerajaan mencapai hasrat wawasan 2020. Dalam hati saya, YB ini tak sadar ke dia cakap tentang penyakit dadah? Kalau dia cakap tentang Tajam Raya Universiti, ada juga masuk akal. Dan dia cakap tentang penyakit dadah. Kamulah generasi-generasi yang akan menjayakan hasrat murni kerajaan. Sebab kita dah laporkan juta-juta ringgit hari ini.
Sebab itu saya cakap dengan bumi-bumi itu, kalau saya jadi Perdana Menteri, kalau saya jadi Perdana Menteri lah, kali pertama masuk pusat serentik, kita jaga bagi makan, bagi pendidikan, sistem dan sebagainya. Kali kedua kita terima lagi, masuk pusat kali kedua terima lagi, bagi lagi pendidikan apa semua. Masuk kali ketiga terima juga. 6 bulan pertama kita bagi latihan ketenteraan, sistem ala tentera. Tapi jangan bagi guru betul lah, habis orang dia tembak je. Bagi guru yang guru kapur, guru apa, guru angin dan sebagainya. Bagi latihan ketenteraan 6 bulan pertama. Lepas 6 bulan buat pasukan antarabangsa atau Palestin. Berjuanglah bumi Palestin itu daripada ancaman Israel dan Allah. Kalau dia mati pun mati syahid. Daripada duduk kat Malaysia ni habiskan harta rakyat, mati bawah jabatan tak guna, baik hantarkan di Palestin. Kalau hidup mati kat Palestin tu biar dah. Tuan setuju tak tuan? Setuju. Kalau setuju nanti saya jadi boleh je kalau kita nak buat, kan? Penduduk tetap pun boleh dapat bagi negara Malaysia hari ni, kan? Di Selangor ada 110,000 orang boleh duduk warga tetap di Selangor, dapat warga tetap daripada PR itu, boleh dapat warga negara. Takkan kita tak boleh hantar rakyat kita yang berada dalam ni, latih dari tentera, hantar Palestin, perjuangkan bumi Palestin itu hari ini yang diancam oleh Yahudi dan Allah. Kalau mati pun mereka mati syahid. Kalau saya sebagai pemimpin hantar dia ke sana, dia mati syahid, saya pun dapat pahala sama daripada saya biarkan duit rakyat berjuta-juta habis. Duit kita semua ni lah yang habis tuan-tuan, menjaga penyakit-penyakit dadah yang 1.3 juta berada di seluruh Malaysia pada hari ini. Satu kepala RM60 satu hari. Makan, minum, pakai, baju patut, 2 gigi, pisau kuku semua free. Spender dia tak bagi. Itu keadaan. Allah Alam, sekian dimaklumkan. Latarawun dan jahil. Kata Allah SWT apa? Latarawun dan jahil. Nasjaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahil itu, neraka jahanam. Apabila dah masuk dah ke akhirat, dah nak menuju ke neraka jahanam, kita dah lihat sendiri. Masa tu dah ada, tak ada lagi dah perlu nasihat-nasihat. Kalla sawfa ta'lamun, dia tak perlu lagi dah. Nak kalla sawfa ta'lamun ni sekarang. Jangan begitu, kelak kamu akan ketahui. Ketahui itu tuan-tuan, sebab kematian itu adalah keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini kita semayang tongkat-tongkat berdoa kepada Allah Taala, tapi kita tak yakin dengan Islam, tak yakin yang terkandung dalam Al-Quran ini, itu ke akhirat esok tu lah dia. La tarawunnal jahil. Engkau terus semayang, tapi semayang engkau tak pernah yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran. Kau tak pernah yakin dengan Islam itu akan memberi kesejahteraan hidup engkau dunia hingga ke akhirat. Kita yakin Islam ni separuh-separuh. Semayang juga, tapi yakin dengan Islam separuh-separuh. Semayang juga, Al-Quran tapi separuh lagi Al-Quran ni tinggal. Maka tak ada nilai iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Taala. Sebab rukun iman kita ada 6. Saya bersama dekat guru train kat PLKN. Bila saya tanya pelatih-pelatih PLKN tu, rukun iman pun tak boleh jawab tuan-tuan. Tu PLKN, Pusat Latihan Khidmat Negara. Kita nak lahirkan generasi-generasi belia-belia, pemuda-pemuda yang cintakan negara, hubbul watan minal iman. Betul, tak salah. Tapi nak melahirkan mereka hubbul watan minal iman, ini cinta pada negara, mereka mesti cinta dulu pada Allah, Rasul dan Islam. Kalau tidak, dia akan cinta pada negara berbagi buta. Ini bahaya kita melatih belia-belia kita ini untuk cinta negara semata-mata tanpa menanamkan nilai rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam. Akhirnya mereka akan cinta pada negara semata-mata tanpa ada nilai iman. Rukun iman pun tak tahu. Paling orang saya tanya, saya rambang. Kamu jawab. Rukun iman yang ketiga apa dia? Tak apa, betul jawapan kamu tu. Ini masalah yang tuan. Jadi rukun iman ada 6 perkara. Kita kena yakin tu, beriman kepada Allah. Saya tak gunakan percaya. Dalam setengah buku percaya. Percaya dengan beriman berbeza. Percaya dengan beriman berbeza. Ramai orang percaya terhadap azab hari akhirat, tapi amal dia bukan amal hari akhirat.
Itu masalahnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Kalau salah satu daripada itu tidak ada dalam diri kita ini, rosak, batal iman kita. Dan dalam hadis jahil, kita akan nampak neraka Jahannam. Summa latarawunnaha ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dia dengan ainul yakin. Melihat dengan mata kepala kita sendiri, tuan-tuan. Ada tuan-tuan ini yang belum pernah pergi Mekah, nampak dia Kaabah, tengok Kaabah dapat pahala, tengok dia dapat pahala. Tapi tak nunggu lagi Kaabah depan mata ni, pergi masuk je Kaabah, nampak je Kaabah tu. Allahu Akbar. Satu perasaan yang menyerap dalam sanubari kita ni, tuan-tuan. Masa kita datang tengok, masa kita nak balik tengok. Siapa yang pernah pergi, rasa sendiri. Itulah nilai rasa kerinduan, nilai rasa kecintaan, nilai rasa kesayuan kita melihat Kaabah itu, walaupun dia bangunan yang diselubungi oleh kain-kain yang bertulis dengan ayat-ayat Quran. Tapi nilai keimanan kita kepada Kaabah itu, tuan-tuan, menyebabkan kita rasa rindu nak datang balik, rindu nak melihat balik, rindu nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah tengok dalam mata kepala kita sendiri. Seluruh dunia manusia-manusia ini, tak dia kaya, miskin, pangkat, tak berpangkat, semua dia tawak memiliki Kaabah dan kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ini bulan Ramadan ni, berapa ramai orang-orang Malaysia pergi ke Mekah, nak merasai suasana Mekah, nak merasai suasana raya kat Mekah, nak merasai 10 malam terakhir kat Mekah. Rasakanlah. Tapi yang penting keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ainul yakin. Bila kita tengok dah summa latarun ainul yakin ini, dah nampak dah neraka tu macam mana, masa itu dah tak payah lagi lah. Inna mungkinun tu, sesungguhnya kami dah yakin sekarang, ya Allah, tak ada apa yang kau janjikan dulu, sayang, dah sia-sia. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Inilah yang kita ingatkan, tuan-tuan, sebab ayat yang ke-8 ini ada guna dengan al-hakumut takasur depan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah di dunia dulu. Nikmat Allah Taala beri kesenangan pada kita hari ini. Sembahyang tarawih kat mana? Dekat Masjid KLD. Kenapa tak sembahyang tarawih kat Kota Warisan? Tak privacy. Budak-budak bising. Kat luar tak ada aircon, kadang datang dah penuh. Kenapa datang sembahyang masjid ni? Sebab isi saya ajak kat Kota Warisan sembahyang kat belakang, kan? Pakai tika dia dengan senjata, tak ada kapek. Tuan-tuan, masalah khusyuk dengan Allah Ta'ala ini bukan sebab aircon. Masalah ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala ini bukan sebab masalah tika. Masalah ubudiyah kita kepada Allah SWT bukan sebab budak-budak bising. Ini nilai iman kita kepada Allah. Nak beribadah, tepi pantai pun boleh sembahyang. Tepi pantai pun boleh sembahyang, berlandaskan dengan pasir-pasir pantai itu pun boleh sembahyang. Air laut pun kita boleh ambil wudu untuk kita berwudu. Sebab air laut pun salah satu daripada air yang mutlak. Contohnya, ini keadaan. Ini alasan-alasan yang saya jumpa lah, kan? Tak nak sembahyang tak kotoran sebab tak privacy, bising, sebagainya, macam alasan lah. Memang dia tak datang semua sini, itu je. Kalau datang kat sini, datang sembahyang, apa masalah ni? Keadaan. Kita tengok besok kita siap bangunan ni, tuan. Datang tak sembahyang ke sini. Ni ada sesenarang kata tuan-tuan okey semua, kan? Kita nak ibarat inilah rumah Allah Ta'ala yang ada kat Kota Warisan. Inilah rumah Allah Ta'ala yang ada kat Kota Warisan ini, yang bersusah kita nak dirikan dulu. Ini perjuangan tuan-tuan semua dapat kita diri. Walaupun kecil, walaupun tak dapat nilai tapak masjid, tak dapat. Inilah tempat ibadat kita. Dengan sebab inilah orang-orang rasa gerun dengan kita, tuan-tuan. Orang-orang bukan Islam dan orang-orang Islam yang tak suka pada Islam gerun terhadap tengok masyarakat Kota Warisan ni datang sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab sujud itulah boleh menentukan hati kita untuk cinta kepada Allah dan Islam. Kalau tuan-tuan rasa tak perlu macam itu, maka musuh-musuh Islam tidak akan rasa gerun pada kita. Jadilah kita seperti buih-buih di lautan.
Apapun isu ketulisan ni, kita tidak ada kekuatan untuk melawan. Apapun isu yang berkaitan dengan agama ketulisan ini, kita tidak ada kekuatan untuk menentang, bersatu padu untuk mendekatkan peran. Tak ada. Sebab hati-hati kita longgar daripada cinta kepada agama. Kita tak nak macam itu. Tuan-tuan lah yang akan menyambung kita punya imarah surau kita ini kepada lebih semarak akan datang, lebih hebat pada masa akan datang dalam Islam itu tuan-tuan lah. Bukan ini dari tuan kuasa surau ni. Jadi surau ini bukan hak milik saya contohnya. Apa-apa tanya ustaz. Apa-apa tanya ustaz. Hari itu orang ada orang Cina Muslim mu'alaf tu datang ke tulisan. Ada ustaz tu, kita tanya ustaz. Ustaz tu ke boleh jarinya. Padahal kita boleh selesaikan masalah itu sama-sama, boleh selesaikan. Jadi itu hak kita sama-sama di surau ni tuan-tuan. Maju mundur surau kita ni, saya ingat kepada tuan-tuan, itu hak kita bersama. Kewajipan tanggungjawab kita bersama. Kalau akan datang, 2-3 tahun akan datang runtuhnya surau kita ini dengan sebab macam-macam ilmu tak adanya, imarah yang tak ada, tuan-tuan lah yang bertanggungjawab, yang kita semua lah yang akan bertanggung usaha. Kita tak nak macam tu. Sebab kewajipan kita ada akhirat sepasti. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan ditanya nikmat yang kita dapat kat dunia ni esok, apa yang kita telah gunakan. Tu yuhibbuna iyana wa yansawna al-haqqa. Kita cinta pada anak yang ramai, lupa pada tanggungjawab hak kita. Yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Kita cinta kepada hawa nafsu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni nikmat esok Allah Taala akan tanya dekat akhirat. Dan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah. Kami butuh 10 minit dah. Untuk satu pengisian ringkas daripada saya, sama-sama kita mendengar akibat pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengambil akibat dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan madrasah Ramadan, orang yang dapat rahmat Allah, dia akan dapat maghfirah Allah, ampunan. Dan siapa yang dapat maghfirah Allah, dia akan dapat juga itu pembinaan, pembebasan daripada api neraka. Dan itulah yang kita nak. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Rumah dah ada, kenderaan dah ada, kehidupan dah ada, isteri dan anak-anak dah ada. Maka kehidupan kita hanya menanti pada akhirat. Mati kita esok, kita tak bila mati, kan? Tak tahu lepas ada di kalangan kita tak dapat jumpa lagi Ramadan. Inilah Ramadan terakhir pada kita. Maka buatlah yang terbaik untuk kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rahmat itulah kita dapat nikmati nikmat syukur Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mohon kemaafan tuan-tuan kalau ada apa-apa kesilapan. Cuma saya nak ada satu isu yang saya nak beritahu tuan-tuan. Baru-baru ni ada diedarkan satu wilayah petition yang mengatakan itu minta tanda tangan mak bapak berkaitan dengan isu kafar. Saya ini pengurusi kafar tuan-tuan. Dan petition itu berjalan tanpa pengetahuan saya dan ahli kuasa. Jadi saya nak pada tuan-tuan jangan salah faham. Apabila tuan-tuan menandatangani, menulis nama, nombor IC dan tanda tangan seolah-olah menumpuk usaha kafar, memang ada kafar dengan selama diri. Tapi saya nak maklumkan itu bukan daripada kami, ahli kuasa. Dan saya pun tak tahu benda itu berjalan secara rahsia. Jadi saya minta tuan-tuan, kalau apa-apa berkaitan dengan kafar, sila hubungi dengan saya. Kita tak mahu usaha baik kita nak buat, bertepung dengan usaha yang baik juga niatnya, tapi bertentangan dengan kehendak semasa. Jadi akhirnya orang nampak kenapa kafar dulu dah buat dia anggap mak bapak dah setuju dah nak pindah bangunan, yuran lebih kurang dalam RM30, tiba-tiba keluarkan petition ini nak mengekalkan kafar kat sekolah kebangsaan. Bertembung kan? Ada mak bapak dah bertanya kan? Barulah saya tahu ada orang yang melibatkan untuk buat tanda tangan, untuk buat memorandum sampai nak berpiket nak mengekalkan kafar di sekolah pasal ketulisan. Kita kena tahu isu ni tuan. Saya pun tak nak pindah sekolah ketulisan tu. Biarlah budak-budak duduk kat sekolah kebangsaan untuk belajar agama. Tapi masalah yang berlaku hari ini ialah ketulisan dah tak mampu lagi menampung kebanjiran murid-murid. Hari ini dah 1,020 orang. Tahun depan dah naik lebih kurang 1,200 ke 1,300 orang. Dan sekolah kebangsaan terpaksa buat 2 sesi pengajian tahun depan, pagi dan petang.
Bila berlaku macam itu, dengan murid kafah pindah bagi seorang, dengan murid sekolah pasar 1,200 seorang separuh, kita nak berkongsi premis akan menghadapi berbagai-bagai masalah tetap sebab perimbangan murid tak sama. Masalah kursi meja, masalah kelas sekolah pasar ada 30 kelas je, takkan boleh menampung sampai 45 kelas, tak boleh. Sebab itulah kita usahakan dapatkan bangunan untuk pendidikan. Ini saya cerita ni tuan-tuan sebab itu agama anak-anak kita tuan-tuan, biar tuan-tuan faham. Bukan saya ambil kesempatan saya kuliah ni, tidak, tapi nak kita fahamkan kepada tuan-tuan. Jadi biarlah kita selesaikan masalah ini secara baik. Sebab itu kita dah mula buat solat hajat Jumaat lepas, minta doa pada tuan-tuan biar urusan ini mudah urusan ini, mudah urusan saya dalam puasa, nak pergi jumpa menteri, nak jumpa menteri besar, nak jumpa menteri-menteri lain untuk mohon bantuan. Kita tak ada duit. Kalau tuan-tuan boleh sumbang pun takkanlah sampai boleh jejak sampai 200-300 ribu dan sikit mata. Ini keadaannya. Dan inilah kita kena keluarkan untuk mereka. Sementara kita nak mendapatkan hak tapak 3 ekar tanah sekolah agama ni yang sedang kita mohon sekarang ni, untuk didirikan bangunan sekolah agama yang betul, yang sempurna. Esok kalau perjuangan itu selesai dan berdiri sekolah agama dan sebagainya, kita dah tak ada masalah lagi dari sudut tapak sekolah. Jadi ada yang bapak dah tak nak dah hantar sekolah tahun lepas sebab naik RM30. Sekarang bulan 22, tahun lepas naik RM30 tak nak hantar. Mahal lah, apalah. Saya kata tuan-tuan adik perlu bicara saya tuan-tuan. Dia dulu ada, kalau ada bapak-bapak jiran-jiran tuan-tuan cakap macam itu, berapa nilai RM30 itu nak bayar bulan sebulan kepada anak dengan nilai akidah dan agama dia sampai akhir akhirat. Satu. Apa nilai nak RM30 itu dengan nilai kita pasang asro kat rumah yang bayar RM50, RM80, RM100 tu? Apa nilai yang RM30 itu dengan kita isap rokok bayar satu kotak rokok nakil hampir RM8 itu tuan? Apa nilai RM30 itu dengan kita belanja bahawa keperluan kita lebih daripada keperluan anak pendidikan agama anak-anak kita? Sedangkan esok kita mati, doa anak yang soleh itulah yang menemani kita dalam kubur. Ini orang tak faham. Dan jadi pun nak kita lepas PPSA nak stop sekolah nafas sebab bertemu 2 peksa. Dan dendam nanti ada dari PSRA, penilaian sekolah menengah agama, nanti dendam juga dari PSA, nanti anak saya boleh bawa. Tuan-tuan tanya Hafiz tu 30 juzuk Al-Quran, dia ambil 30 juzuk Al-Quran, ambil SPM pun dapat A juga. Apa masalah bukannya? Inilah kepahaman agama tu yang saya minta tuntut tentang faham tentang pendidikan agama anak-anak. Wallahu a'lam. Kalau ada apa masalah berujuklah dengan saya keadaan itu tersebut. Sekian maklumkan, minta maaf tuan-tuan dan masa tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan daripada hidup kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatan wa syahadatan min hadzal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.